Soalannya adalah berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Hai, apa khabar? Sihat semua ya? Cikgu harapkan murid-murid dan rakan guru yang lain yang sedang menonton video ini dalam keadaan sihat walafiat. Jadi pada kali ini cikgu ingin berkongsikan tentang tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk nisbah matematik tahun 4. Jadi dalam tajuk ini kita akan mengenali apakah itu nisbah dengan melakukan perbandingan dua kuantiti. Untuk tajuk ini, sumber yang digunakan adalah sumber buku teks. Anda boleh merujuk kepada muka surat 218. Jom kita lihat satu persatu. Apakah yang dimasukkan dengan nisbah? Okey, nisbah itu apa? Nisbah itu adalah perbandingan antara dua kuantiti. Macam mana perbandingan antara dua kuantiti? Mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang ni kita ditunjukkan dengan satu gambar perbualan di antara seorang ibu dengan seorang anaknya. Jadi kita lihat apakah perbualan yang dibualkan oleh mereka. Jadi yang pertama adalah, ini adalah dialog si anak. Dia berkata, ini satu cawan gula pasir ibu, sambil memegang satu cawan gula pasir. Manakala si ibu pula berkata, Lin, tolong ibu sediakan satu cawan santan pekat pula. Bermaksud si ibu meminta Lin, si kakak ini, untuk membuatkannya ataupun menyediakannya satu cawan santan pekat. Berdasarkan kepada resepi yang berada di sebelah kanan ini, jelas menunjukkan bahawa mereka sedang membuat kuih lapis. Jadi kalau dilihat di sini, resepi yang digunakan adalah satu cawan santan pekat dan juga satu cawan gula pasir ya. Satu cawan dan satu cawan. Seterusnya kita lihat ya, gas itu telah ditandakan satu cawan gula pasir dan juga ditandakan dengan satu cawan santan pekat. Soalannya adalah berapakah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat? Jadi kat sini kita perlu lihat kepada ayat ini. Ayat ini dimulakan dengan cawan gula pasir. Jadi kita perlu rujuk cawan gula pasir iaitu satu cawan gula pasir dan satu cawan santan pekat. Jadi kat sini nisbah bagi soalan ini adalah 1:1. Seterusnya, pada paparan ini kita akan diperkenalkan dengan 4 ciri nisbah yang perlu kita tahu. Jadi yang pertama adalah nisbah itu ditulis dalam unit yang sama. Bermaksud kalau kita lihat pada gambar yang berada di atas ini, gula satu cawan dan unitnya santan pula satu cawan. Satu cawan, cawan. Okey. Jika sebelah ini guna mangkuk, sebelah ini guna cawan, itu adalah nisbah yang tidak sama lah. Itu bukan nisbah lah. Okey. Nisbah tidak akan wujud jika unitnya tidak sama. Okey. Kalau sini kg, sini pun kg. Seterusnya, ciri yang kedua adalah nisbah ini dinyatakan dalam sebutan terendah. Okey, terendah, nilai yang paling kecil. Seterusnya yang ketiga, nisbah ini juga ditulis dalam bentuk A titik bertindih B atau A per B. Okey, ini dalam pecahan dan ini dalam bentuk nisbah yang biasalah. A titik bertindih B. Jangan tulis A titik B saja. Jadi titik ni bermaksud perpuluhan pula nanti ya. Manakala yang keempat, ciri yang keempat adalah nisbah ini disebut sebagai A kepada B. A kepada B. Yang ni kena ingatlah. Seterusnya, mari kita lihat beberapa bentuk soalan. Okey, tadi kita dah lihat satu cawan. Kali ini kita ada satu cawan gula pasir dan dua cawan tepung beras. Soalannya ialah nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras. Jadi kat sini bilangan cawan gula pasir ada 1,
nisbah bilangan cawan tepung beras kita ada dua. Jadi nisbahnya adalah 1:2. Seterusnya di sini kita ada 3 cawan gula pasir dan 4 cawan tepung beras. Kita baca soalan, nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras. Jadi, sudah tentulah nisbahnya adalah 3:4. Dalam menjawab soalan ini, kita perlu baca soalan ini terlebih dahulu supaya tidak keliru, kerana kadang-kadang terdapat soalan yang diletakkan tepung beras ni berada kat depan. Contohnya, nisbah bilangan cawan tepung beras kepada bilangan cawan gula pasir. Nampak? Gula pasir kat belakang ya. Biasanya murid-murid akan melakukan kesilapan kerana mereka gagal dalam membaca ataupun memahami kehendak soalan. Seterusnya kita lihat kepada contoh yang berada dalam buku teks. Bilangan buku cerita yang dibaca dalam seminggu oleh 4 orang murid. Jadi ini murid, ni bilangan buku cerita. Kita ada 4 orang murid iaitu Janaki, Sherry, Kun dan Nora. Jadi ini adalah buku-buku yang dibaca oleh mereka. Janaki ada 1 buah, manakala Sherry ada 4 buah. Kun pula mempunyai 6 buah buku dan yang terakhir Nora mempunyai 5 buah buku. Soalannya adalah nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Nora. Janaki, Nora. Jadi Janaki nisbah Nora. Janaki ada 1, manakala Nora pula ada 5. Okey, 1 nisbah 5. Kita pergi kepada contoh soalan yang seterusnya, iaitu nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita A Sherry. Okey, kita buat satu persatu dulu. Sherry. Jadi Sherry. Okey, Janaki kepada Sherry. Jadi Janaki ada 1, Sherry ada 4. Jadi Janaki nisbah Sherry, Janaki 1, Sherry 4. Mudah aja. Okey. Seterusnya soalan yang sama tetapi kita fokus kepada Kun pula. Okey. Nisbah bilangan buku Janaki kepada bilangan buku Kun. Jadi Janaki dekat sini kita ada 1 buah dan Kun kita ada 6 buah. Jadi kita akan buat satu pernyataan nisbah dia. Janaki kepada Kun. Jadi Janaki ada 1 nisbah nisbah 6 ya. Seterusnya mari kita lihat contoh soalan yang berada dalam buku teks. Soalannya adalah apakah nisbah jisim ikan? Jisim ikan, okey. Bila kita baca soalan, kita tengok pada gambar jisim ikan kepada jisim ayam. Okey, ayam yang dimasak. Okey. Jisim ikan kat sini berapa nilainya? Okey, baca. Jadi kat sini dia ada kemahiran membaca penimbang. Okey. Jadi kat sini kita buat dulu siap-siap jisim ikan dan jisim ayam. Jisim ikan 1 kilogram, manakala jisim ayam adalah 10 kilogram. Okey, nampak kg dengan kg? Okey, unitnya sama. Jadi kita tuliskan 1 kg nisbah 1 nisbah 10 kg. Kan kita dah tengok tadi, tidak perlu menulis unit. Jadi unit itu perlu dipotong ataupun kita tinggalkan unit tersebut dan kita hanya perlu menulis nombor sahaja, iaitu 1 nisbah 10. Okey, boleh faham ya untuk soalan ni? Dan kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu gambar menunjukkan harga 3 jenis barang yang dibeli oleh Abang Fuad. Barang yang pertama adalah kad buku apa ni? Barang yang pertama adalah kad dengan harga RM1 ya, RM1 RM1. Dan yang kedua, barang kedua adalah kasut bola dengan harga RM100, manakala yang ketiga adalah tablet dengan harga RM1000. Setelah kita baca informasi yang telah diberikan, barulah kita baca soalannya. A. Nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga kasut. Penanda buku, okey, dia dah tulis kat sini penanda buku dan kasut. Penanda buku RM1, kasut RM100. Jadi
RM1 nisbah RM100. Ingat tadi kita perlu singkirkan unitnya RM. Jadi kita tulis semula jawapannya adalah 1 nisbah 100. Mudah saja. Seterusnya soalan B, nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga telefon. Harga penanda buku masih lagi RM1, manakala telefon RM1,000. Jadi kita tulis RM1 nisbah RM1,000. Gugurkan unit RM dan kita tulis semula nisbah sebagai 1 nisbah 1000. Baiklah, soalannya seterusnya, kita ditunjukkan dengan 1 jug jus timun. Okey, ni timun ya, kena kenal ya, bentuk sayuran. Dan satu lagi kita ada 1 jug besar sayur lobak. Okey. Kenapa dibagi kita gambar sebegini? Kerana ada maksud yang tersembunyi. Mari kita tengok apakah dia. Soalannya adalah nyatakan nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. Jus timun. Sini jus lobak. Okey, timun lobak. Timun lobak. Jadi timun 1 liter nisbah kepada 4000 ml. Kalau kita lihat di sini, unit bagi timun ni liter, manakala lobak ni mililiter. Unitnya tidak sama. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan penukaran unit supaya kedua-dua sayuran ini ataupun kedua-dua nombor ini mempunyai unit yang sama. Dekat sini dia ada bagi satu peringatan. Ditulis dalam unit yang sama. Jadi dekat sini kita perlu merujuk kembali pelajaran kita yang lalu, iaitu 1 liter bersamaan dengan 1000 ml. Jadi 4000 ml ini bersamaan dengan 4 liter. Jadi kita tuliskan ataupun kita tukarkan 4000 ni kepada 4 liter. 1 liter, 4 liter. Liter dan liter telah sama unitnya. Dengan kata mudah kita boleh tuliskan nisbahnya, iaitu 1 nisbah 4. Saya faham? Pastikan unitnya sama. Kalau unitnya tak sama, tak boleh. Seterusnya, terdapat satu soalan yang perlu kita bincangkan bersama, iaitu nisbah jisim betik kepada jisim kelapa. Ialah 1 nisbah 1000. Jisim betik 1 kilogram, manakala jisim kelapa 1000 gram. Adakah ini jawapannya yang betul? Kenyataan nisbah ini adalah salah. Kerana apa? Ataupun mari kita buktikan kenapa kenyataan ini salah. Yang pertama, kita lihat 1 kg 1000G, 1 kg 1000G. Dekat sini kita ada unit kg dan di sini ada unit G, tak sama unitnya. Dan juga satu peringatan ditulis dalam unit yang sama. Jadi dengan melakukan penukaran unit, murid-murid kena tahulah, sebab murid-murid dah belajar kan sebelum ni kan. 1 kg 1000G. Jadi 1000G di atas ni bersama dengan 1 kg. Jadi kedua-dua ini mempunyai nombor yang sama, nilai yang sama. Jadi nisbahnya adalah 1 nisbah 1. Okey, bukan seperti yang dinyatakan di sini ya, 1 nisbah 1000. Maknanya ini salah. Jadi sampai di sini saja perkongsian cikgu pada hari ini tentang tajuk nisbah. Diharapkan murid-murid dapat faham dengan apa yang cikgu sampaikan. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel cikgu. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Salam maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi.